Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat kembali ke FTV. Jadi hari ni kita nak buat satu episod yang agak berbeza sikit. Bersama dengan saya hari ni ialah kawan lama saya daripada zaman-zaman New Straits Times dulu masa Abang masih lagi bercetak lah. Jadi Abang Syahrir Raini kita dulu ni salah seorang daripada jurugambar daripada New Straits Times, kemudian dia jadi macam fotojurnalis, maksudnya dia buat dua-dua benda lah, dia ambil gambar dan juga laporkan cerita. Dan sekarang dia, lepas dia berhenti itu, dia buat macam-macam kerja, tapi sekarang dikenali sebagai seorang aktivis lah. Aktivis yang menggunakan nama Raja Email. Dia kata Raja Email ni bukan nama dia bagi, ni dibagi oleh orang lain yang mana dia ada bantu. Jadi kenapa dia digelar Raja Email adalah kerana dia menggunakan email untuk menaikkan kita punya masalah kita, rungutan-rungutan kita kepada mereka-mereka yang berwajib. Dan nampaknya macam cara yang dia gunakan tu berkesan lah. Cara dia nampak macam simple aja. Jadi hari ni saya nak bawa dia ke tengah sikit. Dan mungkin kita tengoklah kalau respons kawan-kawan bagus, mungkin kita boleh buat secara berkala. Kita tanya Abang Syahrir kita macam mana nak selesaikan bila kita ada masalah-masalah tertentu yang melibatkan kereta kita lah. Jadi sebagai contoh, kalau kita beli kereta ada bermasalah, kita beli spare part hantar workshop kerja tak elok, macam mana cara nak kita ke tengah. Kadang-kadang kita tak tahu, kita komplain kat Facebook. Kalau komplain kat Facebook, Abang Syahrir kita anti kutuk, dia kata jangan komplain. Saja. Okay, Abang Syahrir boleh perkenalkan sikit diri lah, sejak bila Abang Syahrir mula berkecimpung dalam membantu orang ni? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana berjemput saya untuk temu bual ni. Sebenarnya saya memang kenal dengan Samsul ni dah lama dah. Daripada tahun 96 masa saya kerja dengan NST sebagai jurufoto. Kemudian bila saya pergi cover cerita pasal MCA punya ni yang pasal aduan ni lah, Michael Chong. Michael Chong. Itu Datuk Michael Chong menyebabkan sebelum ni lepas berhenti kerja sebagai jurufoto di New Straits Times, yang angkat saya sebagai Raja Email ni, King of Email ni adalah New Straits Times sendiri yang interview saya ingat 3 tahun lepas macam tu lah. Dia pasal dia tahu kita buat kerja, sebab memang saya dah selesaikan kes orang ni dah lebih kurang 3,000 kes sorang-sorang kita buat. Cara kita lah, 3,000 kes. Tahun lepas 2,000, ni dah naik kat 3,000. Kes macam-macam kes lah, yang telco ke, laporan polis yang dibuat tak ada tindakan. Okay, hari ni isu pasal kereta yang kita nak bincangkan hari ni, dia ada macam kita kata kereta baru, kereta baru dengan kereta second hand. Kereta baru ni pun ada juga orang komplain kat saya pasal tak dapat, tak puas hati dengan layanan, pasal gearbox dia rosak. Gearbox dia rosak, sepatutnya dia dapat gearbox baru lah kan. Tapi yang saya pun tak tahulah, kadang-kadang kelebihan Allah bagi kelebihan kat kita seseorang ni, dia ada kelebihan masing-masing lah. Saya tak buat hantar email lagi pun, baru one call terus tiba kawan tu telefon kata, "Cik, terima kasih, saya punya gearbox dapat baru." Saya terkejut. Nampak? Kadang-kadang ada kita email, kadang-kadang ada kita call, kadang-kadang kita pergi jumpa orang tu. Kita bawa pengadu pergi jumpa. Sebab cara kita gunakan masa media, soalan-soalan yang menekan tau, yang menyebabkan dia pun tak boleh tahan. Tapi kita kena banyak baca tentang customer service punya, kita kena tahu jugalah cara kita nak komplain tu. Kurang-kurangnya kita kena belajar tentang customer service punya SOP. Kita kena tahu juga sikit-sikit kalau kita nak tibai daripada ni kan. Ini yang berlaku di Malaysia ni pasal memang attitude dia macam tu. Negara maju tak ada masalah, betul bro? Negara maju tak ada masalah. Bila Abang Syahrir cakap attitude tu, maksudnya attitude siapa? Customer service. Okey. Mereka cuba nak pelekehkan kita, nak perbodohkan kita, nak tipu kita sebab dia tahu kita tak tahu. Tapi bila kita pergi, contoh saya kata yang paling kuat yang saya pernah settle ke bank. Orang tu dah nak lelong lagi 2 minggu, bank nak lelong lagi 2 minggu, saya boleh settlekan, boleh minta lagi extend 2 bulan. Saya hantar meja semua cukup. Saya taruh dia pasal dia cakap salah tu, kita ada ilmu yang kita tahu pasal dia ada salah dia sebut. Kita gunakan ilmu tu untuk attack dia balik. Sebab tu nak jadi penyelesaian masalah ni kena ada sedikit ilmu lah untuk kita tahu dekat mana mistake dia yang kita cuba boleh buat serangan. Ilmu tak yang kalau kita
kena banyak tanya lah. Contoh kita kata contoh kita buat laporan polis contoh dalam masa 24 jam polis akan maklumkan kes ni adalah RKM ataupun NFA contoh tapi dalam masa 2 minggu pihak pegawai penyiasat kena maklum pada pengadu tapi semua orang tak tahu. Contoh dia macam itulah. So dia tak tahu hak dia. So kita kena kadang-kadang kena kodek-kodek untuk baca tengok apa dia punya pegang pelanggan tu. Pegang pelanggan tu penting pasal kita nak tengok apa dia punya janji. Pegang pelanggan tu kira bukan macam iklan sajalah. Ni ada sebenarnya penting. Bukan. Penting kita kena tahu pegang pelanggan dia supaya kita ambil buah tu untuk attack dia. Right. Kalau kita tak tahu benda tu, kita cakap dia sembang kita nganga, kita bodoh balik macam tu je lah kan. Betul? Macam kita kata okey bab kereta. Contoh kita kata dia ada warranty. Sebab tu kita kadang-kadang kena baca juga. Kena baca walaupun benda tu agak kadang-kadang orang malas nak baca. Macam baru ni kita buat isu pasal agreement kereta nak buat loan kan. Mana ada orang baca loan bank punya agreement kan? Tebal kan? Panjang sangat. Tapi tak apa. Yang tu kita kena tanya bank officer yang kita rapat yang dia boleh bagi lubang-lubang yang untuk kita tembak dia. Right. Faham tak? Baru kita boleh attack dia. Kalau kita tak ada ilmu, kita nak attack orang tak boleh. Okay lah. Macam contoh saya ayah buat loan rumah saya nak beli orang tua saya punya rumah. Dia pakai loan gomen, bini saya pun loan gomen. Tapi dia kata dalam pegang pelanggan dia 14 hari. Dalam masa 14 hari, lepas 14 hari kita pergi jumpa, dia kata tak settle lagi. Saya kata saya tak kira, saya nak tahu, saya nak settle juga 14 hari. Padahal saya kena tunggu lagi 1 minggu. Tapi lepas saya attack dia tak kotakan 14 hari tu, saya dapat 1 hari saja selesai semuanya. Patutnya saya kena tunggu lagi seminggu. Nampak? Jadi kita kena ambil tahu juga pegang pelanggan. Pegang pelanggan ni penting pasal dia cerita kat situ bukan dia setak sebagai satu nak bagi cantik, nak bagi elok kat dinding dia. Betul? Ini dia kena ikut dan kita kena baca. Kena baca baru kita tahu macam mana kita nak attack dia. Sebab cara attack tu kalau kita ada ilmu, dia akan takut. Kalau kita attack, tembak berterabuk, tak kena target, kita balik bodoh macam tu kan. Macam bank. Sebagai langkah pertama lah kalau kata kita beli kereta, sebagai contoh lah tadi Abang Syarif kata beli kereta gearbox tak elok kan. Sebagai contoh lah, kita bagi contoh yang anda. Jadi apa langkah pertama yang kita nak kena buat? Pertama sekali kita kena buat apa? Okey. Pertama sekali kita kena buat aduan kepada dia, ada customer service punya email. Okey, kita kena email kat dia, kita CC-kan kepada NCC, National Consumer Complaint Center. Council. NCCC. Center. So dia kena CC dia lah, ni satu salinan hantar kat sana. Hantar kat depa. Pasal apa nak kena hantar salinan tu ke sana? Okey, dia macam ni. Bila kita hantar CC ni, dia akan tengok alamak. Dia dah pentak kat orang lain. Nampak? Kalau boleh lah. Kalau macam kita orang media, kita tahulah macam mana nak cari CEO company tu. Betul. Syarikat kereta tu. Bila kita CC kat company, dekat CEO tu, dia tengok dia melompat lah. Tu sebab tu dia ambil tindakan. Betul. Sebenarnya yang saya tengok ni sebenarnya about attitude. Attitude customer service yang menyebabkan kita ditipu dengan cara yang kita tak sedap. Sebab dia tahu di Malaysia ni nak mohong siapa-siapa pun tak ada masalah. Sebab kita tak tahu saluran dia macam mana, tak? Bunyi dia macam malas lah, macam depa malas lah sebenarnya. Macam depa malas lah, depa tak ambil action apa kita buat aduan. So sekarang benda-benda macam ni kita kena ambil tahu lah. Ini cara saya buat lah, tapi orang lain ni kadang-kadang mai kat saya boleh tolong, tapi kalau nak ajak depa macam mana macam ni, agak susah lah. Tapi dia boleh cuba dulu. Kalau dia dah buat komplain, mana dia dah ada black and white, maksudnya dia dah ada history untuk dia komplain, mai kat saya tolong. Itu tak ada masalah. Ada nombor aduan senang ah. Senang. Sebab kita nak rujuk, kita tak mau bila orang mai kat kita semua kita nak tolong dia, tak boleh. Biar dia belajar sendiri macam mana dia nak komplain. Ambil langkah bila pertama dulu lah. Ambil langkah pertama dulu, mai kat saya serujuk, saya tolonglah. Tapi kalau daripada awal tolong sampai tak mau belajar. Sampai bila kita nak pandai?
Tak, Betul saya setuju dengan Abang Syaril. Kata kita ni sebagai pengguna kena jadi aktivis. Jangan, betul. So cerita sikit tentang aktivism ni, apa maksud dia sebenarnya? Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya adalah untuk pejuang kepada diri kita dan juga kepada pengguna-pengguna yang lain. Yang saya letakkan dalam slogan saya itu pejuang hak rakyat Malaysia. Right. Okey. So maknanya kita walaupun kita kata orang tu aktivis, kita tu NGO mana-mana pun, tetapi setiap rakyat ni perlu ada diri dia sebagai aktivis. Untuk nak tak payah bela hak orang lain, hak diri dia pun dia kena bela. Dan dia kena tahu tang mana dia punya hak dia sebagai pengguna, sebagai rakyat. Pengguna dan rakyat ni berbeza tau. Pengguna ni macam kita gunakan perkhidmatan, kita beli barang. Itu sebagai pengguna. Tapi kalau dari segi rakyat ni, contoh kita pergi ke pejabat kerajaan, dari segi masa, berapa lama proses kita punya permohonan, itu hak kita sebagai rakyat. Nampak ada beza dekat situ. Dari segi kepenggunaan ni, kebanyakan kita ni ambil mudah. Nampak? Bila ambil mudah, sebab tu syarikat pembekal perkhidmatan yang kita terima dekat Malaysia ni, dia boleh main dengan kita tau. Sebab kita tak mau ambil tahu. Kita tak mau tahu tentang tadi saya kata mula-mula piagam pelanggan, hak kita. Kita tak mau ambil tahu. Bila kita tak mau ambil tahu, mereka boleh lekeh yang kita lah. Contoh dia macam ni lah. Ada sekali ada kes member ni pergi bank. Dia ada masalah dengan bank. Dia main-main bank officer tu tipu dia, macam pelekehkan dia lah. Dia balik bodoh macam tu kan. Tiba-tiba dia main mengadu kat saya main. Dia kata, bang, saya datang bank, tak ada pun file-file atas meja. Dia kata, abang Mai ada file atas meja. Dia kata. Nampak? Kenapa abang Mai dia boleh letak file semua letak atas meja? Saya Mai tak ada file satu pun. Dia ada cara. Cara ni saya nak ajak tak boleh. Pasal ini gifted. Ya Allah bagi pada seseorang kan. Kadang-kadang ada kawan Mai mengadu kat kita tak buat apa ni pun. Tiba-tiba dah settle dah. Kadang Allah bagi kita kelebihan. Orang Mai jumpa kita ni bukanlah tak bomoh. Tapi dia macam ada arah misal masalah orang tu. Cara masalah sendiri. Mungkin cara Abang Syaril tanya soalan tu ada yes. Antara faktor soalan tu. Soalan tu kita kena, bila soalan yang kita ada ilmu, kita akan tekan dia tak boleh jawab. Nampak? Kalau kita tak ada ilmu, maknanya kita tembak tak kena tau. Piang tak kena. Ini kita tembak tepat, pum habis. Dia maksudnya ilmu tu dia bagi kita target lah. Yes, betul. Kalau kita tak ada kita tak ada target, kita tembak buta. Tak ada. Buta tembak macam tu ya. Dia tak kena pada sasaran dia. So yang itu yang punca yang berlaku yang saya nampak. Kadang orang ni dia kata saya dah jumpa dia buat tak layan. Banyak orang cakap benda yang sama. Dia kata aku bawa hang je. Pasal apa officer tu takut ngang ah. Kata aku bukan pergi berkelak senapang tak ada kepala dia ke, tak parang terpeledak. Tapi soalan tu yang dia takut. Bila kita bagi soalan yang tepat, dia tak boleh jawab. Ada budak tu dekat 10 tahun masalah dia tak selesai sebab dia dah settle masalah bank. Tapi bila dia nak pilonnya, dia kena ambil borang, dia kena ada satu surat pergi bagi akaun tu. Baru lulus. Dekat 10 tahun masalah tu tak selesai. Tapi dia bawa mic, kita tak cakap apa pun, duduk diam macam ni je. Saya tanya dia, cik, bagi nama penuh cik, nombor telefon cik, email cik. Dia tengok cara kita tanya tu, dia dah seriau lah. Tapi kita tak kata apa pun, tak taruh apa pun. Itu cara kita tu. Itu yang dia. Itu yang memang ketahui. Seriau. 10 tahun dia merana sebab setiap kali dia buat loan, dia kena bagi surat tu tau. Lepas tu sekarang ni dia tak masalah dah. Dia pergi buat loan tak payah bagi surat tu dah. Memang ada surat pelepasan tu kan. Bila loan dia buat proses, dia kata ini ada masalah ni, ada loan. Padahal loan ni dah settle dengan dulu punya kes tu. Dia kena submit borang tu. So masalah pada dia 10 tahun. Tapi bila dia ikut release letter tu, dia tak buat dalam secret bank negara tau. Tak keluar. Tak lepas kat dia. Itu jadi masalah pada dia. So sekarang ni alhamdulillah dia kata lega lah aku bawa hang. Dia kata bawa hang ni je selesai masalah. Bawa hang ni selesai masalah. Aku bukan buat apa pun, tengok muka dia ya kan. Ada cara, ada sebenarnya cara lah. Tak semua orang
Kadang-kadang kita tengok orang tengok muka sini garang. Muka garang kan. Tapi kalau dia buka mulut memang pedih kena. Nasib lah kan. Hang buat kerja tak betul memang kena. Okey, bab kereta ni satu. Lepas dah laporan, buat laporan kali pertama, keluar nombor komplain. Dia dah note kata kita dah komplain, apa kita buat lepas tu? Okey, lepas tu cara dia kalau dia masih lagi tak melayan, itu berapa yang saya kata tadi tu. Nak tunggu respon dia tu. Itu kita kena baca pelanggan kepada syarikat-syarikat kereta yang kita kena selidik dulu berapa hari proses layanan aduan tu. Tapi saya rasa kalau swasta tak lama, tapi kalau dalam government 15 hari. Government 15 hari. Respon dalam tempoh hari lah. Ada setengah hari. Dia ada hari. Dia ada 3 hari, ada 1 minggu. Itu kita kena rujuk kepada piagam pelanggan syarikat kereta tu lah. Kalau dia kata 3 hari, dia kena reply 3 hari lah. Tapi tengok cara kita. Jadi sebelum kita pergi nak komplain tu, kan macam kereta lah, kalau contoh kita beli kereta baru, sebelum kita komplain, adakah kita pergi pusat servis dulu? Itu tak berkesan. Dah lah, maksudnya kalau kita pergi kereta tu, saya rasa gearbox dia tak elok lah. Takkan terus nak komplain, kan kita pergi pusat servis tu, tanya suruh dia tengok dulu. The first step tu betul lah. Kita pergi kat dia. Kita pergi tengok dekat tuan tanah Kedaung tu dulu. Maksudnya kan, kita pergi tanya dia apa masalah dia. Betul lah tu cara tu. Lepas tu tak boleh baru kita gunakan email yang customer service tu untuk buat aduan, sebab itu center. Yang servis ni dia banyak tempat ada kan? Ya, betul. Dia banyak tempat. Dia tak ada dia ada tempat-tempat apa tertentu lah, tapi yang customer service ni dia akan center kepada semua customer service punya tempat kita buat servis tu kan. Itu HQ. Yang ini dia cawangan-cawangan dia. Tapi dia cara dia kayaknya cerita kita mula lepas kita dah hantar pergi pusat servis dan masih lagi tak selesai, kita forwardkan komplain ni ke dia punya online customer service. Nanti dulu. Yang pertama, yang kedua, kita jumpa manager dekat situ. Jumpa dulu manager. Jangan jumpa supervisor semua, jangan jumpa. Jumpa manager kalau boleh dapatkan kad dia. Senang, nanti bila kita komplain kita CC kat dia juga. Dia kadang-kadang komplain ni kena main gempak lebih sikit. Dia tak boleh komplain cara betul sangat ni. Memang pun kena mohong lah. Right. Betul tak? Right. Dia kena CC. So kalau boleh dapat CEO katalah Nissan contoh, dapat CEO punya Nissan ke, Proton punya CEO ke, kan kadang-kadang saya duk kontak kan, duk minta CEO ni sebab ini strategi untuk komplain lah. Bila dia tengok CC tu, dia takut. Dia takut. So yang contoh macam kita kata pergi bank kan, kita tak puas hati kat kaunter apa semua, kita jangan minyak ke bising kat situ, jangan duk menyalak kat situ. Kita panggil manager. Panggil manager, bincang dengan manager boleh solvekan problem tu. So kalau kata kita pergi ke pusat servis, dia buat kerja tu tak elok, jumpa manager. Jumpa manager dulu. Betul, minta nombor telefon dia, minta email. Yang penting email dia tu kita nak. Kita sisi kat dia. Bila SQ tengok, dia tengok pula email tu, kita email kat situ, dia dekat SQ. Pening dia. Pening pasal itu reputasi kerja dia tau. Telefon number mungkin dia tak mau bagilah, mobile phone number dia kan. Tak apa, dapat email dia. Email lah, lebih penting. Email tu rasmi kan? Betul. Sebab kita buat aduan bertelefon, kita tak ada hitam putih. Bila kita buat email, ada hitam putih. Berapa hari bulan, pukul berapa kita buat aduan, semua ada. Senang. Kita punya ni. Okey? Berbalik kepada kereta yang baru ni, itu cara dia lah. Sebab dia tak perlu, dia mungkin kalau katalah sekarang dia repair, tiba-tiba kita tak puas hati. Alright? Yang ni kita boleh mengadu kepada tribunal pengguna. Tribunal pengguna. So, dia macam ni tau. Tadi kita sebut NCCC, tribunal pengguna, dengan Kementerian KPDN, HCP. Dia ada 3, tapi yang ibu dia Kementerian Perdagangan dan Haiwan Pengguna ni lah. Okey. Yang di bawah dia tu ada mahkamah yang dipanggil Tribunal Pengguna. Kemudian NCCC ni adalah persatuan yang akan bantu kita selesaikan masalah di antara pelanggan dan juga kepada provider, kepada perkhidmatan. Okey.
Yang kita nak cuba nak highlightkan sekarang ni, kalau kita komplain kepada Kementerian Perdagangan dan Haiwan Pengguna, masalahnya dia kenakan kepada syarikat tu, tetapi kita tak dapat apa. Nampak? Okay, sebab dia gunakan undang-undang atas association tertentu untuk kenakan syarikat tu, pemberi perkhidmatan tu, tetapi kita tak dapat apa. Cuma syarikat tu yang kena denda ataupun penjara dan sebahagian atas-atas yang tertentu lah. Tapi kalau kita NCCC ni, kita nak hak kita nak dapat kita punya hak. Dan dia sebagai orang tengah untuk menyampaikan suara kita. Okey. Yang kedua ni pula, yang kita kata tribunal pengguna ni, dia akan bersidang di mahkamah. Dia ada mahkamah dia sendiri. Hanya bayar RM5. Bayar RM5. Pakai lawyer. Tak bayar. Depa akan menyembelih kita. Dia bukan macam mahkamah lain. Kita mahkamah magistrate, mahkamah section, high court semua ni kan. Yang ini kita perlukan peguam. Kalau takat magistrate tu tak perlu pakai peguam. Kita boleh defend diri kita kalau kita faham situasi undang-undang sikit-sikit lah kan. Tak perlu banyak. Section perlu pakai peguam sebab dia ada apa documentation lah apa semua yang benda kita yang tak tahu. So susah nanti benda tu akan menjadikan impact benda kita sebab kalau magistrate ni mudah sebab dia kesalahan yang bawah 10,000. Macam contoh lalu lintas semua tu kan. Dia kecil je. Dia magistrate ni kecil je. Alright. Kalau yang isu yang besar sekarang ni pada kenderaan yang second hand. Betul? Yang banyakkan yang banyak yang orang beli kereta. Okey. Dalam kita beli kereta second hand ni, pertama kita mesti nak kereta kita punya ni dalam keadaan baik lah. Betul tak? Ya. Tapi tak boleh dapat lah sama macam kereta baru. Betul. Tapi kereta baru dengan lama ni, kereta baru pun boleh rosak. Betul? Ada yang gearbox dia pun tak bertanggungjawab, semua ada. Masing-masing ada dia punya masalah-masalah tertentu. Tetapi yang risiko yang agak tinggi adalah kereta second hand. Okey. Cumanya di sini kalau dia ada tempoh, contoh kereta second dia kata okey, gua bagi 3 bulan waranti. Okey. Dalam 3 bulan tu dia cakap 3 bulan, kita kena tanya detail lah. Apa dia punya waranti? Kena kalau boleh kena catat tau apa yang dia kata waranti tu. Rakam suara. Dia bukan masalah rakam, tapi benda ni kita nak bawa ke mahkamah. Bila nak bawa mahkamah, kita kalau boleh ada satu, dia buat satu note lah, dia ada sign, dia chop, dia katakan ini waranti yang kita bagi pada so ada bukti untuk kita nak pergi mahkamah, untuk kita nak sue dia. Betul tak? Atau yang saya nampak tribunal pengguna sudah cukup sebab kita hanya RM5 ekor kita. Buat apa kita nak lantik peguam untuk nak pergi mahkamah magistrate ke mahkamah section? Tak payah. Kalau beli kereta second hand ni, bila dia sebut waranti dia tu, selalunya dia tak ada bagi surat suruh sign ke apa waranti ke apa ke. So kita nak minta macam mana? Kalau dia tak ada, kita kena minta lah. Kita minta lah. Suruh dia buat hitam putih satu. Okey, apa waranti yang you bagi? Itu hak kita. Sebab senang kita nak suruh dia nanti. Nampak? Kalau kebanyakan kita, alamak, cakap mulut, dia boleh cakap saya waranti tayar saja dia je. Padahal dia buat problem ni mana kita tahu. Kan? Kita tak tahu. Kalau kita panggil pomen tengok ketika tu memang elok. Tapi lepas tu tak elok. Dia isu sekarang ni, kita nak tuntut hak kita senang. Itu je yang paling penting. Betul? Apa pun kita nak cerita, kita nak claim ke, nak apa ke, senang. Kita nak yang itu. Kita bukan nak cerita banyak-banyak. Macam contoh saya repair kereta, saya kereta bintang dulu kan. Kena yalah mesti biasalah kereta dia mahal, dia punya sempat kan. Cuma saya tak puas hati bila kita hantar ada benda lain rosak tau. Bila kita ugut dia cakap tak apalah, saya report sama itu tribunal pengguna lah. Dia takut tau. Dia main dia kata marilah settle lah, tak mau panjang cerita lah. Itu yang jadi isu yang ramai kita orang tribunal pengguna ni tak berkesan. Sebenarnya berkesan. Berkesan. Tribunal pengguna lah paling bagus. Pasal kita bayar RM5 pergi mahkamah, dia tak bayar, dia punya ada denda sampai RM10,000. Kalau benda tu nilai RM1,000 kata kan, kita punya nilai kan. Dia ada maksimum boleh tuntut RM50,000 sahaja. Bawah RM50,000. Bawah daripada RM50,000.
InsyaAllah benda ni tak ada banyakkan orang menang ni. Banyakkan pengguna akan menang. Dia akan menyembelih pengguna, dia tak menyembelih pada provider. Tapi ada orang kata bagus. setengah dia punya katalah kita komplain pasal workshop ke kontraktor ke, dia tak mai pun ke hari kita pergi ke tribunal pengguna tu, dia buat tak tahu je. Memang betul. Banyakkan dia macam ni. Kita sebagai pengguna nak pergi repair kedai dia, kita kena pastikan kedai dia tu pertama sekali kena ada SSM. Okay. Sebab kalau dia tak ada SSM, macam mana mahkamah nak eret dia? Pasal dia di bawah Kabinet KK, SSM di bawah Kementerian Perdagangan dan Haiwan Pengguna. Kalau dia jelas bersendirian, kalau dia bersendirian, dia tak ada syarikat, tak boleh buat apa. Macam bawah pokok, repair bawah pokok semua mana boleh? Oh, tak boleh. Tak boleh lah. Kalau tak kawan, boleh lah. Dia kalau kata kita kawan, kita recommend kawan dia lagi seorang, betul kawan tu pula buat tak elok pun, dia tak ada syarikat, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Itu sebab dia tak dilindungi oleh ATA tu. Rugilah kita kat situ. Sebab kita ni kalau boleh repair kereta nak murah. Betul? Nak murah, nak bagus. Ni Malaysia punya attitude memang macam tu. Tapi kita kena pastikan lah kan. Bila kena getah macam tu, so hang bertanggung dia raya lah. Nampak macam mana kan? So pastikan dia ada lesen SSM perniagaan dia hidup lah. Hidup. Dia Kalau mesti ada. dia tak hidup macam mana? Tak boleh buat apa tak? Tak boleh. Sebab dia kalau dia kena macam tu, dia mungkin kena denda. Dia biar lah. Tak hidup lah kan. Denda pun pedik sangat. Tak, dia denda lesen tak hidup tu bukan untung kat kita. Betul lah. Kita nak untung kat kita. Ya. Itu dia dengan kementerian. So apa kena mengenal kita? Kita nak hak kita nak tuntut hak kita ni. Betul, so pastikan dia ada syarikat yang sah lah, yang valid lah. Itu paling penting tu. Sebab bila apa saudara kata, bro kata dia tak mai, memang pasal dia tak ada certificate, dia mai buat apa. Tapi kadang-kadang bila kita beli kereta, kita beli atas orang, kita tak beli kat kedai. Macam mana macam tu? Okey, beli kat kereta kat orang. Yang ni ada buat loan ke tak buat loan? Katalah kita beli cash lah. Okey, beli cash. Beli cash kita dengan dia tak ada dengan tak ada apa? Tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa? Kena panggil lawyer lah. Nak sue dia dengan dia macam ni tau. Bila kita saman syarikat dengan saman individu ni berbeza tau. Okey. Impact dia dengan syarikat lagi kuat daripada kita saman orang tau. Contoh dia macam ni lah. Kita saman dia, tiba-tiba dia tak mau bayar. Kita nak buat apa? Boleh tak ada. Kalau mahkamah boleh sita harta dia lah untuk bayar kita. Okey, kita kena minta permohonan kedua. Ayalah. Bukannya maknanya proses untuk banyak kita nak dapatkan banyak kerja lah. Individu dengan syarikat saya suka lebih saman syarikat daripada individu. Susah. Katalah dia tak mau bayar juga. Habis-habis kita bankruptkan dia je kalau nilai tu 30,000 ke atas. Kalau bawah 30,000 kita boleh buat apa? Tunggu dia 8% per year ya. Tunggu sampai dia naik sampai amount tu sampai 30,000, baru kita boleh declare dia bankruptcy. Itu je. Takat bankruptcy kita nak duit kita nak hak kita. Takat benda-benda macam ni tak nampakkan kita nak benefit. Kita dia pertama, kita kena fikir kita nak benefit. Kita nak fikir nak kena dia, nak saman dia macam tu. Kita kena keluar kos kita juga. Macam Tan Sri Visentan kata, saya saman dia puluh-puluh juta saya menang, tapi dia tak boleh bayar, bankrupt saja. Apa saya dapat? Saya rugi je saman dia kata. Habis dia kena bayar duit lawyer puluh-puluh ribu. Nampak? Jadi saya di situ di Malaysia ni masih muda tau, Malaysia. Sebab kita tahun 63, kita tak usah cerita Merdeka lah, Merdeka 57, tapi Malaysia wujudnya 63, tahun 1963. Kita kira lah 2021. Malaysia masih muda. So banyak dari segi integriti kita, dari segi kita nak katalah satu produk daripada US yang kita katakan US ni yang hebat dari segi right Malaysia perangai attitude macam tu juga kat Malaysia. Dia tak boleh ubah. Tak boleh. Pasal atas dasar kita sebagai pengguna tidak cukup aktif lah dalam nak menuntut. Betul. Itu punca yang jadi yang pasal kita sendiri. Ni semua salah kita. Bukan salah orang lain. Salah diri kita. Dia punca daripada pengguna tu sendiri, rakyat tu sendiri yang tak apalah, malas lah. BP lah. Dia macam tu lah tau. Banyak yang berlaku jadi macam tu. Sekali tu kita pergi Jepun lah.
kita jumpa sembang dengan abang ni, dia ada duduk kat Jepun lama lah, 20 tahun lebih. Jadi dia kata betul macam abang Syarif kata, dia kata kalau Malaysia nak maju, orang Malaysia ni kena jadi berkira. Betul. Tapi yalah, bunyi macam tak sedap lah kan, bunyi berkira. Tapi realiti dia memang macam tu lah. Dia kata kalau kat Jepun tu apa yang berlaku lain saya cerita, saya tak ingat nama pekan ni dekat dengan belah selatan Jepun lah. Masa tu kita melawat dengan Pro 2 kilang Daihatsu. So kat situ ada satu masjid yang baru buka 2 tahun 3 tahun macam tu lah. Jadi penduduk sekeliling tu bila mereka minta permohonan nak buka masjid ni, penduduk tak bagi bantahan lah. Dia kata okey lah nak buka benda elok kan. Tapi bila dah buka tu, masalahnya bila hari Jumaat ramai orang lah. Bila ramai orang parking, biasalah masjid parking lah jadi isu kan. Jadi benda tu menjadi isu kepada orang tempatan daripada start komplain kan. Bila dia start komplain, apa yang berlaku ialah tiap-tiap hari Jumaat ada abang polis akan duduk di situ. Dan yang menariknya kat Jepun ni, walaupun Islam sangat-sangat kecil lah, tapi pegawai polis tu tunjukkan tahap hormat yang sangat tinggi lah kepada kita. Betul. Dia cakap dengan elok, dia kata tak boleh parking kat sini. Betul. Orang komplain, tolong parking dekat, dia tahu kat mana boleh parking kan. Lepas tu bila dah keluar pun, habis tu semayang tu, dia kata tolong jangan berkumpul ramai-ramai kat sini, pasal nanti kereta nak lalu apa susah, dia suruh bersungai dengan cepat lah. Kalau nak duduk dalam kawasan masjid tak apa. Jadi cara saya ingat betul lah cara tu kita kena, bukan nak kata berkira macam mana, cuma nak pastikan yang hak kita tu tak senang-senang lah orang. Betul. Kan? Betul. Dia sebenarnya punca daripada sistem pendidikan daripada awal lah. Itu sistem pendidikan. Kalau kita tengok, kalau ada kat Malaysia ni suruh anak-anak kita ni pergi lap lantai dengan tangan. Kalau pak nampak mampu kena melompat. Di sana memang sana budaya dia macam tu. Dia lap hak peliknya mungkin mak bapak yang sama ni juga bila dia di rumah dia duk komplain anak-anak dia tak reti nak tolong. Tapi dia juga yang mengajak benda tu kan. Itu sekarang ni sistem pendidikan kita ni more kepada apa tau? You dapat A, dapat A. Berapa A dapat? Dia tidak membina insan. Betul. Tidak membina insan untuk jadi manusia. Kita di Malaysia tak macam tu. Betul. Bukan bina insan. So patutnya kita bina insan dulu. Untuk bila apa-apa, kadang-kadang cara nak pergi berak kat tandas tu pun kita kena ajak tau. Kena. Kita ni kadang-kadang kadang kita masuk tandas, alamak ada kapal selam duk timbul, dia pun tak flash. Apa benda? Itu semua benda basic yang lah, basic asas. Kita tak membina insan. Sebab tu bila itu anak saya pasal butang baju kat sini, cikgu pengawal ambil nama kan. Saya call sekolah. Saya tak call sekolah, saya call PIBG, pengurusi PIBG. Kenapa pasal butang ni you nak berkira, tapi saya buka buku log anak saya tak ada apa pun. Saya nak tahu ilmu yang dia belajar di dalam bulan sabit merah. Apa dia ilmu dia belajar? Saya tengok buku dia kosong You sibuk dengan uniform saja. Terkedu dia nak jawab. Soalan kan raja email, soalan kan semua padu-padunya. Memang soalan. Memang soalan padu, memang tak tahan pedih. Sebab kita cakap atas facts tau. Bila kita cakap fact, kita tembak memang tepat. Dia tak boleh jawab. Tau. Kebanyakan saya entah memang macam nak pensan tu. Cakap tak apalah, relax lah bang, janganlah takut saya. Kan? Soalan tu kena bagi tabuk, bagi cukup. Jangan kita tembak tak kena. Dia kena ilmu kepenggunaan ni kan. Saya rasa nampak macam adalah sesuatu yang masih berkurangan. Bukan kata tak ada, banyak dah. Kita ada Persatuan Pengguna Formka, ada Penang Consumer Association, ada Persatuan Pengguna Islam, ada. Tapi dia punya ilmu tu macam orang tak berminat nak belajar. Dalam kumpulan tu dia bersama-sama dia ajalah. Macam mana ni cara ni? Okey, dia Persatuan Pengguna ni, dia hanya dengar, dia ambil, dia cakap. Dia sampaikan pada kerajaan. Okey, dia tak macam dia mengadu pada Raja Email. Raja Email mengadu, dia bawa masalah tu selesai kan. Nampak beza dia? Persatuan Pengguna, dia dengar orang pengguna duk beletak, duk moyan semua kan. Dia ambil benda tu, dia sampaikan macam tu. Dia bukan ambil masalah tu, tolong selesaikan. Itu beza dia jumpa dengan Persatuan Pengguna dengan jumpa dengan Raja Email. Itu beza dia. Raja Email akan pastikan aduan yang dia tahu, dia dapat tu, dia tak boleh telinga macam menidih tau kalau dengar orang komplain ni kan. Kita bawa benda tu pergi solvekan problem tu.
Bukan hanya ada bercakap. Ya, tak ada. Raja email takkan cakap banyak punya. Cerita settle, aku nak settle. Itu je. Kata dua. Settle. Kata tiga kan. Itu dua. Tiga. Settle. Itu je. Tapi alhamdulillah banyak kes yang kita selesai kadang-kadang. So daripada tadi tu, lepas beli kereta second hand, kereta tak elok kan, kita komplain dekat mana, Tribunal Pengguna, NCCC, Tribunal Pengguna, KPN, HCP, hantar tiga-tiga lah. Boleh. Tapi macam tadi, kalau untuk kereta baru, kita ada email komplain dekat syarikat punya, ada secara rasmi. Tapi kalau kita beli kat second hand ni, selalunya kedai kecil-kecil ni, macam mana cara kita nak mulakan itu? Apa documentation yang penting yang kita kena ada mula-mula? Okay, kalau kita second hand kedai yang ada SSM lah, kita cerita ni yang biasa ni, sebab kata pertama kali tu kita tanya dia apa warranty yang dia bagilah. So dia tulis lah apa yang warranty dia bagi, so dia chop kat situ lah. Bahawa sebelum tu kita masuk kedai dia, kita tanya dia punya SSM dulu. SSM dulu. Sejak berniaga dah SSM. tengok kat mana kan? Kena tengok dulu. Lepas tu baru kita dan dia ada tak police report. Sebab dia kalau jual barang second hand, dia perlu ada satu lesen daripada PDRM tau. Oh ya ke? Banyak orang tak tahu yang tu. Kita second hand terpakai memang ada surat ada daripada yang diluluskan oleh IPD yang kawasan dia tu lah. Oh, sama macam barang minta lusuh. Dia surat. Memang undang-undang ni sama. Macam barang lusuh. Okey. Barang lusuh. So ada dua tu lah yang perlu kita tengok dululah. Syarikat tu. Ulang balik. Lepas tu tadi apa dia? Ulang balik apa? Yang pertama, kita nak beli kereta second hand ni, kita pastikan SSM dia masih lagi sah. Ya. Masih je dalam masa yang tempoh sah dalam untuk dia berniaga. Yang kedua, kita kena pastikan dia mempunyai satu pengesahan dari pihak polis bahawa dia menjual kereta terpakai. Banyakkan orang kebenaran polis. Sebab apa? Bila orang cerita barang lusuh, orang cerita pasal polis punya ni kan, pasal ini barang-barang lusuh atau barang-barang terpakai seperti kenderaan ni, dia ada daripada lesen daripada pihak PDRM. Itu kita kena faham kat situ lah. Dua benda tu penting untuk kita, sekiranya apa-apa yang berlaku, untuk kita buat tuntutan pada kita tak puas hati pada kereta yang kita beli tu, kita senang lah, kita ada nak tuntut pada tribunal pengguna kan. Right. Itu penting, itu kita kena tahu. Okey, saya nak sentuhkan satu pasal bila kita accident, kita kemalangan, kita pergi repair kat kereta kan, kat bengkel kereta kan. Okey. Ramai orang tak tahu. Yang ni memang menarik. Saya dah buat dah satu kes, ada orang yang mengadu saya sampai dia toke Cina bengkel kereta tu. Lu marilah kereta you, kita repair balik lah. Dia cat balik bagi elok tau. Sekarang ni katalah ni bila kita repair kereta, accident accident, kita kena tengok ada tak cat kita yang lama dengan baru tu sama. Faham tak? Manakala yang cat lama tu dia kena polis sampai lebih kurang sama. Jangan lari. Mana bertumpuk sini putih clear, ini putih gelap. Tak boleh. Kita cara dia senang je. Komplain dekat insurans. Syarikat insurans. Bila insurans dengar komplain tu, dia tak riliskan duit tu tau. Tu yang dia risau. Dia telefon brother tu dekat KL, kena kat Kuantan. And then lu marilah saya ambil ni punya kereta, saya repair balik lah. Sebab dia dah rugi dia dekat 2,000 lebih, dia insurans tak mau luluskan claim dia. Berapa hari kita dapat? Ramai orang tak tahu. Berapa hari kita nak kena komplain dalam tempoh berapa hari? Kalau boleh dalam seminggu lah, secepat mungkin, jangan lambat. Hantar email bagi tahu kereta dia repair ni saya tak puas hati. Okey. Bila tak puas hati. So masa kita lepas hantar kereta repair, kita dah telefon kereta dah siap dah, kita pergi tengok lala tu. Lala tu pun kita biasanya okey. Lala tu biasanya dia tak mau layan. Dia tak mau layan. Dia akan cakap banyak macam tu lah, dia tak mau rugilah benda tu. Kadang ada benda buat cat ni, dia kena polis balik, dia kena buat balik. So dia cost dia kat situ, dia tak mau tanggung tau. Dia pasal ini punca kita daripada awal kita bincang tadi, isu apa? Kita tak ambil tahu pasal tentang hak kita, betul? So dia jadi berlaku dia macam itulah, pasal kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kalau menarik yang bagus,
tulis tangan tu. Tulis tangan hantar kat insurans. Tulis tangan. Tahu, tulis tangan. Ha. Macam orang lama-lama lagi insurans kata ini orang kampung ke apa main komplain. InsyaAllah. Maknanya bila kita jaranglah kalau kita pergi cakap ini apa pasal terasa sama. Ini accident sebelah sini sajalah. Dia mesti tak mau buat, betul? Betul? Tak apa, bawa balik je kereta tu. Bawa balik, lepas tu hantar komplain dekat insurans. Saya tak puas hati dia buat kereta saya. Saya nak minta dia stop payment. Confirm bengkel tu akan panggil polis balik bagi sama. InsyaAllah dapat. Ini pengalaman saya bercakap ni atas pengalaman kawan-kawan yang dah komplain. Yang saya tolong selesaikan masalah mereka. So kita ada pengalaman tu. Gunakan yang ini banyakkan orang tak tahu tau. Banyak orang tak tahu. Kalau ada benda crack ke apa ke benda, dia mesti sempurnakan kereta tu. Baru dia boleh claim. Ini banyak orang tak tahu. Orang duk cerita beli kereta pergi repair, kita pun bila toke tu kata, ini biasalah, ini tak ada sama, ini sudah lama, ini baru, mana boleh sama. Kita argue dengan dia pun dia takkan layan, betul? Betul. Salahnya confirm dia tak layan. Jawapan dia kita dah tahu dah. Terbaik dia adalah ambil balik kereta tu, komplain kat insurans. Sebenarnya kita ni lupa bahawa bila kita bayar insurans tu, sebenarnya kita juga bayar untuk lawyer yang power-power. Nampak? Insurans ni dia ada lawyer power-power yang bukan setakat kita takut dengan syarikat insurans, semua orang pun takut dengan syarikat insurans. Masuklah workshop tu sekali. Ya, dia takut. Dia takut berapa insurans tak bayar duit dia. Ya, tak bayar macam itulah. Itu antara faktor yang banyakkan orang tak tahu kat situ. Ya. So benda-benda macam ni kita kena selalu berbincangkan tentang benda ni supaya kita dapat feedback daripada masyarakat apa masalah-masalah dia, cuba kita melihat untuk kita mencari jalan penyelesaian dan untuk kita wawar kepada rakyat Malaysia di mana kalau bab kereta ni memang orang suka tentang apa hak dia. Kalau bab lain macam contoh dia beli roti, dia tengok expired dia lempak betul? Kereta beli barang mahal, dia sayang kereta dia. So kita kena cuba untuk dapatkan makluman balas daripada penonton untuk kita kupas dan untuk kita main kat saya tak apa, saya nak cuba nak try nak menyelesaikan masalah tu. Saya bukan kata nak bagi 100% apa bantuan tu boleh selesai. Tak, kadang-kadang ada jalan dia tu mungkin pemudah cara tu bolehlah kita bantu kan. Dan saya pun bukan kenakan bayaran apa-apa pun, cuma kerana lillahi ta'ala dan keberkatan. Sebab apa sekarang ni pun saya tak adalah kata kebulok tak makan kena angkat bendera putih nak minta bantuan orang. Tak. Alhamdulillah Allah bagi cukup rezeki sebab kita tolong orang. Bila tolong orang doa. Okey, sorry ada masalah teknikal sikit, terputus kita punya talian kita. Apa pun saya rasa dah cukup banyak ada maklumat yang diberikan oleh Raja Email ataupun saudara Syahrir-Rani kita untuk kita mula memikirkan macam mana kita nak mengambil langkah lah seterusnya kalau kita mempunyai masalah-masalah kepenggunaan. Pastikan hak kita dijaga, jaga hak kita sendiri. Kita tak boleh harap orang lain untuk jaga hak kita. Kita kena belajar jaga hak kita sendiri. Jadi kita kena perlu jadi seorang aktivis. Dan apapun kalau anda mempunyai masalah-masalah kepenggunaan, saya menjemputlah awak memberi maklumat kepada kita, kongsikan melalui email yang ada kat sini, ataupun kalau nak boleh letak kat komen kat bawah. Tapi kalau letak kat komen kat bawah tu pastikanlah ada cara untuk kita hubungi awak balik. Dan kalau boleh yang terbaik sekali melalui email lah, dan sertakan mungkin kalau awak dah buat laporan, ada nombor laporan. Jadi kita akan cuba unjurkan kepada Raja Email, tengok macam mana dia boleh tolong ke tidak. Dan kalau kes tu kita boleh tolong, mungkin kita akan buat follow up lah, dan awak boleh ikut sekali tengok macam mana benda ni berlaku. Apapun saya harap kalau awak berminat dengan benda macam ni, kita akan cuba adakan sesi setiap minggu dengan Raja Email. Jadi awak boleh email hantar kat kita masalah-masalah anda, dan kita akan cuba tengok apa yang Raja Email boleh bagi nasihat, bagaimana cara untuk membantu anda. Okay, sampai situ je video pendek kita hari ni. Taklah pendek sangat, pendek juga. Kalau awak suka okey, sampai situ je video kita hari ni. Panjang sikit tapi saya rasa bermanfaat. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Mungkin ramai yang ada masalah, tak tahu apa nak buat. Mungkin ini membantu. Kalau boleh juga tolong untuk subscribe ke channel kita dan juga tekan butang loceng untuk dapat maklumat terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.